iaitu tajuk yang ke-44 ya, iaitu adab ruqyah. Ya, adab ruqyah. Ataupun kita bahasa kampung kita panggil adab berbomok, adab berdukun. Ya, pada muka surat yang ke-353. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi akhbarana Hushaimun an Abi Bishrin an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bihayyin min ahya'il Arab fastadafuhum falam yudifuhum faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayy ladighun aw musabun faqala rajulun minhum na'am fatahu faraqahu bifatihatil kitab wa bara'a ar-rajulu wa utiya qati'an min ghanamin fa aba an yaqbalaha وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi telah menghabarkan kepada kami Hushaim daripada Abu Bishrin, daripada Abu al-Mutawakkil, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beberapa orang daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam perjalanan. Mereka pergi ke salah sebuah kampung Arab dan mereka berharap agar boleh menjadi tetamu kepada penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mahu menerima mereka. Tetapi ada yang bertanya, adakah ada di antara kamu yang boleh menjampi? Menjampi ya. Ruqah, raqin, ruqyah. Ya. Ini kerana penghulu kampung kami terkena sengat. Ya, sengat daripada binatang bisa lah. Salah seorang daripada para sahabat menjawab, ya ada. Lalu beliau menemui ketua kampung tersebut dan menjampinya dengan surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah ya. Kena sengat binatang bisa ni. Ya. Baca surah Fatihah. Kemudian ketua kampung tersebut sembuh. Maka sahabat tersebut diberi beberapa ekor kambing. Beliau tidak mahu menerimanya dan mengajukan syarat. Aku bolehlah nak ambil, tapi aku akan menyampaikannya kepada Nabi SAW. Dia tanya Nabi dulu, boleh ambil ke tak boleh ambil? Sebab modal dia tu Elio je. Baca Fatihah je pun dah elok dah untuk penghulu tadi dah. Dengan sebab baca surah Al-Fatihah tadi dia rawat dengan menggunakan ayat Quran, maka sembuhlah tok penghulu tersebut. Maka bila dapat hadiah yang besar, tak badan lah dengan baca surah Fatihah dapat kambing berapa ekor ni kan. Dia rasa, macam besar sangat dah pula, macam tak layak pula dapat. Tapi bersungguh-sungguh, tok penghulu tu nak bagi kat dia. Maka dia kata, nanti dulu tak apalah. Malam macam tu kalau kau nak bagi juga nanti. Aku tanya Rasulullah dulu. Jadi, beliau pun pulang menemui Nabi SAW dan menyatakan pengalaman tersebut. Beliau berkata, ya Rasulullah, demi Allah, wallahi. Ya, maksudnya kalau itu sungguh-sungguh lah. Aku hanya menjampi dengan surah Al-Fatihah. Aku jampikan hanya itu je. Maka Rasulullah tanya pula, bagaimana engkau tahu
bahawa Al-Fatihah itu memang merupakan jampi. So tanya dia balik, macam mana kau tahu lah ayat surah ni boleh merubah orang, kan? Jadinya nak bagi tahu pada kita bahawasanya ayat Quran itu semua mukjizat lah, ya. Semua mukjizat. Maksudnya dalam semua mukjizat tadi surah tanya dia balik, kenapa kau pilih surah Fatihah? Mungkin pada dia itu yang paling senang dia nak baca. Ya, tak ada dia baca surah pelik-pelik lagi. Jadi maksudnya semua isi kandungan Quran itu adalah mukjizat. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda lagi, ambillah pemberian daripada mereka dan pastikan aku mendapatkan bahagian bersama kamu. Hadis Muslim, hadis yang ke-2201. Surah kata apa dia? Nak meyakinkan dia bahawa benda tu boleh ambil, maka surah kata, kau pergi ambil lah. Kalau dia bagi dia tiga ekor kat engkau, seekor bagilah kat aku. Jadi nak menunjukkan bahawa benda tu boleh. Ya, boleh. Orang yang merawat ini dia mengambil upah. Ya, atau usahanya itu. Jadi nilainya itu bergantung. Kan? Cuma dia sini, sahabat ini dia tidak menetapkan harga berapa. Sebab yang beri tu Tok Penghulu tu, dia tak bagi syarat pula. Dia tak kata pula, Tok Penghulu kalau elok nanti bagi saya sekian-sekian lah. Jadi dia tak kata macam tu. Yang nak bagi ni Tok Penghulu. Jadi atas sumbangan ikhlas dia lah. Ya, atas sumbangan ikhlas mana. Jadi ada orang yang macam tu tak. Mungkin dia dah lama sakit, dapat jumpa dengan orang yang meruqyah ini, betul-betul sembuh. Kan? Dia rasa Masya Allah tak, aku dah lama dah berubat, tak sembuh pula. Dia nak bagi hadiah yang besar. Dia nak bagi ganjaran yang besar pada orang yang merawat, terpulang lah. Kan? Cuma tidak letakkan berapa lah. Kan? Kena sampuk jin, berapa kena bayar. Nak buang saka, berapa kena bayar. Kan? Nak buang hantu raya, berapa pula kena bayar. Ya? Kena santau, berapa bayaran dia siap letak harga situ pula kan. Tak adalah macam tu. Ya, sebabnya penyalah hadis tersebut, sahabat tidak meletakkan harga, cumanya atas sumbangan. Ya, kita pun kadang-kadang berpada-pada jugalah kalau nak menyumbang, kita pergi jumpa dengan orang yang merawat ruqyah menggunakan ayat Quran. Ya, saya sebut ruqyah ini mereka yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Dia tak ada sebut mambang kuning, mambang tanah, mambang hijau, mambang coklat. Dia tak sebut perkataan itu. Semua dia pakai ayat Quran. Bermula dengan surah Al-Fatihah, dia baca surah Al-Baqarah, yang awal, yang tengah, yang hujung. Ya, tambah lagi dengan surah-surah yang lain, baca 3 kul lagi tak. Ya, dia tambah lagi dengan azan pula. Biasanya kalau azan ni buah lah. Tu kita tengok drama hantu, cerita hantu, lah kali azan kan. Tu dia buah lah tu. Memang nak penghalau dah tu. Memang dia tak boleh dengar punya azan ni. Ya, dah rawat dia dengar ayat Quran semua, lalah kali azan kan. Dia nak buat Allah dia masuk halau. Memang dia beri je. Ya. Cuma perginya itu lama dengan sekejap je lah. Bergantung pada orang itulah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kita kuatkanlah dalaman kita. Kita pun tak tahu kita akan kena tak. Kita pun tak tahu. Siapa boleh kena. Jadi kita kuatkan dalaman ya, dengan zikir, ayatul kursi, buat amalan kita. Jadikan mana-mana surah 3 kul khususnya, ayat kursi khususnya dah. Jadikan dia zikir kita. Memang main kat mulut kita je lah. Lalu kita sebut bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwal alim. Selalu jadi sebutan di bibir kita. InsyaAllah Allah jaga kita lah. Sebab benda sihir kita tak nampak, tak tahu. Ya. Jadi dalam kitab Al-Kabair sebut, orang yang melakukan sihir ini ke atas orang lain, dia hantar santau, dia hantar jin apa semua ni, ya, kalau dah ikut dalam mazhab Syafi'i, dia dihukum bunuh. Ya, dihukum bunuh ahli sihir. Ahli sihir tu rumah tu dukun lah. Ya, yang menghantar santau ke orang, yang orang ni upah dia hantar supaya apa, macam-macam buat benda tak baik kan kepada keluarga dia, zikir aja, sihir pemisah suami isteri. Semua benda macam ni dah. Ataupun dia berkenan dekat perempuan tu seorang, dia pergi ambil minyak dagu pula, aman, nak bagi perempuan tu suka dekat dia. Ini semua ni, ya, orang yang buat tu, tukang buat tu memang kena bunuh. Dihukum bunuh lah. Ya, okey. Ruqyah dalam bahasa berasal daripada perkataan ya bahasa Arab, iaitu raqiya, yarqa, ruqyan wa ruqyatan. Wa ruqyatan.
yang bermakna berlindung, ya, berlindung. Ruqyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terhadap orang-orang yang terkena pelbagai penyakit dengan harapan mendapat kesembuhan. Ruqyah sebagai kalimah-kalimah khusus yang dengannya akan memperolehi kesembuhan daripada penyakit dan terhindar daripada hal-hal kecelakaan. Ruqyah bermaksud doa perlindungan seperti mana dikatakan, aku meminta ruqyahnya dan dia meruqyahku. Ya. Ruqyah adalah meminta perlindungan kepada Allah SWT untuk kesembuhan orang yang sakit dengan cara membacakan sebahagian ayat-ayat Al-Quranul Karim, nama-nama Allah dan sifatnya atau doa-doa yang syar'i, yang maksurat ataupun masnun, doa yang disunahkan. Disebut tadi tak, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la sami'un alim. Itu bukan ayat Quran, itu berhadis. Ya. Jadi yang berbahasa Arab atau dengan bahasa yang dapat difahami maknanya kemudian ditiupkan. Boleh juga kita baca dalam bahasa Melayu. Aku berlindung dengan nama Allah tak? Ya, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Aku berlindung daripada gangguan syaitan. Dalam bahasa Melayu boleh sebut. Ya, yang tak boleh sebut tadi yang tadi lah, mambang tadi kita pun faham apa benda mambang ni. Mambang kuning, mambang hijau, kan? Dalam kali mak hijau, lagi ya. Itu pula dah pergi dah. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Jadi Quran ini memang diturunkan untuk penyembuh. Sebab tu Rasulullah tanya pada sahabat, mana kau tahu surah Fatihah ini boleh bagi sembuh? Kan? Sebab semua ayat Quran itu semua penyembuh. Quran tu lah, ayat-ayat itu semuanya. Ya. Jadinya kita bolehlah beramal mana-mana surah. Ya. Terutama kalau surah-surah yang dianjurkan lah, 3 kul Rasulullah sebut untuk lindung pada jin, sihir apa semua tak? Itu utamanya lah. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwizati wa yanfuthu. Falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a bi barakatiha. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW adalah apabila baginda Nabi SAW berasa badannya sakit, maka baginda Nabi SAW membaca meruqyah dengan ta'awuz ke atas dirinya dan meniupkan pada anggota badan yang sakit. Kau baca ayat Quran, ya, ta'awuz sebagai auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, makanya sembuh kenangan, sapu kepada bagian-bagian tu dah. Lalu tak kala baginda merasa sangat sakit, maka aku meruqyahnya. Aisyah sendiri meruqyah Nabi dengan mengusapkan tangan baginda pada bahagian yang sakit dengan mengharapkan keberkahannya. Ya, kalau orang sakit dengan Aisyah bacakan pula, kemudian Aisyah ambil tangan Rasulullah, Aisyah sapukan tempat mana yang sakit. Ya, jadi di akhir hayat Nabi SAW, baginda sakit dalam kepala ni naik. Kalau sakit dalam kepala ni, nak kata migrain tak migrain kan, lagi sakit sangat. Dalam kitab Rahiqul Maktum, ya, karangan Abdul Rahman Al-Mubarakfuri sebut, Rasulullah kata sakit kepala aku ni mungkin kesan daripada racun yang terkena pada masa wanita Yahudi yang jemput Rasulullah dan juga para sahabat pergi makan kat rumah dia tu. Ya, dia hidangkan daging kambing kat situ. Rupanya daging tu letak racun yang very power punya. Ya. Dan Rasulullah nak makan, tapi daging tu bagi tahu, ya Rasulullah, aku ni beracun, kau jangan makan. Ya.
Tak tahulah, mungkin dia ada turut tergigit sikit ke macam mana, tak tahulah. Kan? Tapi kesan tu ada. Hadis riwayat Bukhari yang ke-5016. Dalam hadis riwayat Muslim pula, an Abi Sa'id anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita faqala na'am qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ni pun boleh baca tuan nak. Ya. Maksudnya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, "Ya Muhammad, adakah engkau sakit?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya." Lalu beliau, yakni Jibril alaihissalam berkata dengan nama Allah, "Aku meruqyahmu daripada segala sesuatu yang mengganggumu, daripada keburukan setiap jiwa, daripada mata orang yang dengki." Ya, tengok tuan-tuan, mata orang yang dengki. Ya, tengok kita ada sedikit kelebihan tak? Pandangan mata itu bukan pandangan mata seronok, tapi dia kata tak puas hati. Kan? Ini kadang banyak lah aku punya ni. Ya, kita dapat sedikit kejayaan, dapat sedikit kelebihan. Tak? Baru tambah dapur belakang rumah pun dah dengki tengok kan? Mata merah tengok kan. Paling nama dapur je pun belakang kan nampak sangat kan. Semoga Allah SWT menyembuhkanmu dengan nama Allah. Aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim hadis yang ke-2186. Ya, ini hadis, dalil hadis dan juga dalil daripada Al-Quran. Pandangan ulama terhadap amalan ruqyah. Boleh ke tak boleh ruqyah ni? Apa kata ulama? Kata Imam Syafi'i daripada Rubai bin Sulaiman berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Beliau menjawab, tidak apa-apa manusia diruqyah dengan bacaan kitab Allah, yakni Quran, dan zikir kepada Allah yang diketahui ertinya. Ya, walaupun dia cakap bahasa Melayu ke bahasa orang putih ke, maka kita boleh faham ertinya itu. Dia baca ayat Quran, kita faham, kita tahu ini ayat Quran. Ya. Jadinya aku berkata, bagaimana dengan ahli kitab yang meruqyah orang-orang Muslim? Beliau menjawab, ya boleh apabila mereka meruqyah dengan kitab Allah yang diketahui atau boleh difahami. Boleh juga. Kalau ahli kitab, dia guna kata Injil lah. Kan? Esok pun viral lah TikTok pula. Kan? Ya. Tapi kita kena ingat, ya. Bila mana kitab Injil yang mana satu ni? Kan? Kita tahu kitab Injil tu banyak telah ditahrifkan, ya, telah diubah. Kemudian yang kedua, pandangan Ibnul Hajib Al-Maliki. Boleh, katanya, boleh meruqyah dengan bacaan Al-Quran, menyebut nama-nama Allah SWT, bacaan doa ruqyah untuk keselamatan dan bacaan yang sejenisnya. Bagi yang terkena matanya, diperintahkan berwuduk dengan cara membasuh pada mukanya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, hujung-hujung kedua kakinya, dan memasukkan kainnya atau bahagian kain yang kiri yang dicelupkan ke dalam bejana, jadi bekas, kemudian disapukan pada bahagian matanya. Ya, jadi pandangan Ibnu Hajib Al-Maliki kata boleh jugalah meruqyah ni. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal pula, mengambil upah ruqyah menurut pendapat Imam Ahmad boleh dan tidak apa-apa, berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang tadi lah kita baca tu. Dan yang menjadi perbezaan pendapat adalah apakah ruqyah merupakan sebahagian daripada perubatan dan apakah dibenarkan mengambil upah atasnya, sedangkan perubatan itu dibolehkan mengambil upah daripadanya kerana ja'alah, ini sagu hati tak? Lebih luas maknanya daripada ijarah upah. Upah lain, sagu hati lain. Sagu hati ni kita tak letakkan berapa pun. Ya. Tapi kalau hari ni dia dah tukar. Dia tukar kepada upah tu yang dia orang letak dekat dinding tu. Santau berapa ringgit, tu berapa ringgit, sebab dia kata ijarah. Ya. Jadi ja'alah ni sagu hati terpulang pada kita lah.
Oleh sebab itu dibenarkan mengambil upah kerana ada pekerjaan dan masa yang digunakan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, sesuatu yang paling berhak kamu ambil adalah kitab Allah. Maksudnya adalah mengambil upah hasil daripada ruqyah adalah dibenarkan. Kerana mengajar itu telah disebutkan, kerana perkara itu telah disebutkan adanya indikasi kebenaran daripada khabar tersebut. Jadi bolehlah ambil upah daripada ruqyah tadi. Yang keempatnya, pandangannya ulama kontemporari kita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ruqyah jamaknya ruqa, adalah memohon perlindungan kepada Allah SWT bagi mereka yang terkena penyakit demam, penyakit ain ataupun ayan ain atau epilepsi, digigit ular, kalajengking dan lain-lain. Ruqyah dikenali dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah dan kebanyakan daripada mereka melakukan ruqyah yang mengandungi unsur kesyirikan seperti meminta perlindungan kepada jin dan syaitan, meminta kepada selain Allah SWT dan membaca sesuatu yang tidak difahami maknanya. Nabi SAW melarang ruqyah seperti ini. Ya, tak boleh kalau menggunakan khidmat jin dan syaitan. Mana datang jin dan syaitan, ya, bila mana tiba-tiba dia berubah jadi orang lain. Kan? Tiba-tiba boleh cakap Jawa, tiba-tiba boleh jadi seorang kecil pula. Ya, tu memang gunakan jin dan syaitan, ni dilarang. Ya, Nabi SAW melarang ruqyah seperti ini sebagaimana sabdanya, sesungguhnya ruqyah, jimat, kita panggil apa? Azimat tak? Dan jampi serapah adalah syirik. Secara istilah, ruqyah berarti membaca kalam Allah, yakni ayat Al-Quran, zikir, menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah serta bertawasul kepada Allah SWT dalam menolak bahaya, menghilangkan gangguan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Sama kita berzikir dengan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna tak? Pun boleh. Keterangannya, ruqyah adalah satu usaha dalam merawat penyakit yang berasaskan wahyu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang juga dikenali sebagai pengubatan Nabi Muhammad SAW, dan ia merupakan salah satu cabang alternatif daripada cabang-cabang ilmu perubatan. Manakala perbomohan pula adalah satu kaedah ikhtiar mengubati penyakit secara tradisional menggunakan tumbuh-tumbuhan, herba dan jampi tertentu berdasarkan pengalaman yang dipelajari secara turun-temurun. Kalau dalam perbomohan tadi, dia tidak menggunakan unsur-unsur pemujaan. Ya, dia menggunakan tumbuh-tumbuhan dan tetap minta pada Tuhan juga. Cuma dia gunakan dalam bahasa dia atau bahasa Melayu juga. Maka pun dibenarkan. Sebab tidak menggunakan unsur syirik pun. Ya, dia asasnya tidak ada unsur pemujaan. Unsur syirik. Panggil jin sana, panggil jin sini tak? Itu tak ada. Ya, itu dilarang. Ya. Allah SWT menyuruh setiap hambanya berusaha mencari penawar bagi setiap penyakit yang dihidapi. Usaha tersebut merupakan satu ibadah bagi seorang Muslim yang mencari keredaan Allah SWT. Hukum mengamalkan pengubatan secara ruqyah adalah harus dengan syarat ia tidak mengandungi perkara-perkara yang dilarang dan bertentangan dengan syarak. Itu saya kata tadi, yang kita kata perbomohan tadi yang menggunakan tumbuhan dan juga acaan ayat-ayat kita faham yang tidak ada unsur syirik pun. Ya, makanya boleh. Penyakit jasmani dapat dijelaskan secara lebih terperinci sebagai jenis penyakit yang menimpa tubuh badan manusia kesan daripada kuman, virus atau lumpuh salah satu anggota badan. Angin ahmar tak? Atau semua anggota badan yang kesemuanya disebabkan oleh faktor fizikal. Manakala penyakit rohani pula merangkumi pertemuan unsur-unsur kerohanian di luar badan pesakit dan kerohanian dalam badan pesakit sendiri yang menyebabkan pesakit dapat ditakluki, ini sakit. Fenomena penyakit kerohanian biasanya berasaskan gangguan daripada jin. Dia kadang-kadang penyakit ni betul, dia penyakit fizikal.
Tapi disebabkan penyakit fizikal tadi, kan, dengan dia punya semangat dia lemah ataupun dia sering amalan dia kurang tak, maka mudah dimasuki jin. Memang dia sakit fizikal, asal dia demam je. Kan, dia bila demam tadi meracau-racau, dah tak ni, dah tak sedar diri semua dah, betul. Boleh jadi. Sebab bila kita dalam keadaan lemah, maka jin ini dia boleh masuk, syaitan ni dia boleh masuk dalam badan lah. Jadi kata tu, kadang-kadang ada orang yang memang betul dia sakit, tapi kekuatan dalaman dia kuat. Tu tak boleh masuk. Kan? Sebab dia memang amalkan zikir pun. Zikir dia masa. Dalam hati dia memang ada zikir, kan? Selalu dia baca. Walaupun dia sakit fizikal, tapi jin tak boleh masuk. Ada orang yang betul dia sakit fizikal, tapi jin boleh masuk, kan? Terdapat 8 jenis penyakit berpunca daripada gangguan jin sebagaimana berikut. Yang pertamanya, jin menakut-nakutkan manusia sehingga mereka merasa gerun kepada jin. Yang diletakkan hebatnya jin ni, diletakkan dengan rupa parah yang buruk, busuk, jadi kita pun takut tak. Sebenarnya orang yang beriman ni, orang yang bertakwa ni, jin lebih takut lagi pada dia. Dia lebih takut lagi. Cuma kita yang tak berapa nak berani. Kan? Memanglah, kan, kita tak berapa nak berani. Itu je lah. Yang keduanya, penyakit psikologi dan penyakit saraf. Itu juga melibatkan jin. Sebab jin ni dia masuk dalam pembuluh darah manusia. Yang ketiganya, penyakit fizikal. Yang sebut tadi lah. Dia juga boleh dimasuki jin. Yang keempat, menjadikan mata manusia boleh melihat benda yang tidak sepatutnya mereka nampak serta menjadikan manusia berhalusinasi. Kan? Tu kadang-kadang orang kata hijab terbuka, kadang ternampak, betul? Kan? Tapi bukannya selalu pun. Kadang-kadang dia ternampak, kan? Yang kelimanya, apa kerja jin tadi ni? Iaitu mencetuskan dendam kesumat, permusuhan, kemarahan dan perpecahan antara dua orang yang memiliki satu ikatan pertalian. Ini ada penyakit juga punca dia, iaitu memisahkan suami isteri ke, persahabatan ke, macam-macam lah. Yang keenamnya, penyakitnya khusus bagi wanita. Kemudian penyakit kelamin yang ketujuh. Yang ke-8nya, gangguan jin di tempat tinggal manusia seperti kediaman dan lain-lain. Sebab itulah Rasulullah kata, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sunyi sepi je. Bukan sunyi sepi maksudnya sunyi sepi tak ada orang. Sunyi sepi tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Sebab tu Rasulullah kata jangan jadikan rumah macam kubur. Kita sudah tukar. Kita pergi kubur, kita baca Quran pula. Tak apalah, tak ada masalah je tu. Tapi yang Rasulullah kata jangan buat rumah macam kubur. Sunyi sepi. Kan? Saya tak sunyi pun rumah saya. Rumah saya rajin karaoke selalu. Selalu tengok movie Netflix. Dari mana dia sunyi? Kan? Sunyi daripada bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang Allah sebut. Secara umumnya terdapat 6 etika asas ruqyah yang disarankan untuk dihayati dan diamalkan semasa mempraktikkan ruqyah. 6 etika tersebut adalah mengambil wudu, menghadap kiblat, menundukkan wajahnya kepada Allah SWT dengan hatinya. Adapun lebih mudahnya kita solat sunat 2 rakaat dululah. Memohon perlindungan daripada syaitan, membaca auzubillahi syaitanir rajim, membaca dengan niat untuk menyembuh serta mengelakkan penderitaan yang terjadi kepadanya. Dan akhir sekali, menambah pada niatnya bahawa bacaan ruqyah tadi turut mendapat ganjaran pahala membaca Al-Quran. Ambil ruqyah juga kita buat ibadat baca Quran. Jadi jenis-jenis penyakit yang diruqyah. Apa jenis penyakit ni? Sejarah perubatan Islam menunjukkan terdapat 5 penyakit utama yang sering dirawat menurut pendekatan ruqyah patuh syariah. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit ain, panahan mata. Dia tengok apa benda ni, ain ni tak? Dari mata turun ke hati, kan? Sihir, dan al-hummah, racun disebabkan binatang berbisa. An-namlah, cacar, dan epilepsi. Tengok ni. Yang pertama yang tadi, penyakit ain. Penyakit ain ni panahan mata. Ni selalu kadang kita lupa. Kan? Macam mana boleh kena kejap? Penyakit ain merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh pandangan manusia yang jahat. Penyakit ain bererti seseorang pesakit telah ditimpa oleh pandangan mata. Perkataan ain adalah berasal daripada perkataan muayyan wa ma'yunun
dan fa'ilnya ain. Penyakit ain juga berarti musibah yang dahsyat berpunca daripada pandangan mata, dan bentuk pandangan mata ini juga dinamakan dengan pandangan yang bernafsu. Selain itu, penyakit ini juga dinamakan ain dengan nazrah, iaitu terkena panahan mata menerusi pandangan seseorang. Penyakit ini dikenal pasti wujud dan berbahaya. Dan Rasulullah lah penyakit ini. Antara bentuk penderitaan yang ditanggung oleh pesakit yang terkena penyakit ini ialah tubuh badan lemah dan lesu, kegagalan dalam usaha dan kemuncaknya akan menyebabkan kematian. Pandangan mata je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud penyakit ain itu adalah benar. Ya, hadis riwayat Bukhari hadis ke-5740. Apa benda penyakit ain? Kita kadang-kadang baru dapat baby, baru dapat cucu dah, upload dalam Facebook, hantar dekat WhatsApp, alhamdulillah dapat cucu baru, kan? Gambar cucu comel lah pula. Orang pakat tengok gambar cucu kita tu, anak kita kan, pakat puji lah, comelnya budak ni, apa dah budak ni, mata cantik lah, macam mata Arab lah, apa semua, macam mata Maulana Amin pun ada lah, macam-macam lah, kan? Punya cantik mata dia kan, orang Melayu macam tu lah. Tentang pantang letak mata bercelak sikit je kan, comel dah mata dia dah. Ya, dan dalam pandangan mata ramai itu ada pandangan mata yang mana hasad. Dia puji tapi pujiannya itu ada menyimpan satu. Jadinya zaman Rasulullah ada orang Arab dulu, dia mengamalkan penyakit ain. Dia punya orang yang mengamalkan ain ini, dia buat sampai unta pun boleh mati. Dia tengok unta, dia tengok mata unta tu kan, sampai macam tu sekali. Dan Rasulullah pun nak terkena. Dan Allah Ta'ala ajar Rasulullah ayat ini, surah Al-Qalam tuan-tuan, ayat yang ke-51, amalkan yang ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yakadul ladzina kafaru la yudlikuna bi absarihim. Ada panjang ni lama sanyu zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Tapi kita baca benda. Wa in yakadul ladzina kafaru la yudlikuna bi absarihim. Surah Al-Qalam ayat yang ke-51. Boleh buka tengok ayat ni. Allah Ta'ala ajar nak beritahu Nabi bahawasanya ni, baca ayat ni, nak elakkan daripada terkena penyakit ain. Ya, orang yang selalu show off sangat kebahagiaan rumah tangga, tunjuk gambar bini peluk sikit, bini comel pula tu kan. Orang tengok pandangan mata tu kan. Kan dia bercerai tau. Dia pandang mata tu dengan pandang hasad tau. Tu gaduh lagi bini cerai. Benda-benda macam ni yang kita tak tahu. Ya, sebab pandangan mata orang. Sebab tu jangan duk upload, jangan rajin upload. Terutama kalau orang muda-muda ni gambar upload dengan orang rumah dia, honeymoon sana, honeymoon sini, upload dalam Facebook. Kami bercuti di Bulgaria, katakan, seronok pergi Bulgaria, sebelah dengan Istanbul kan. Apa benda nak ni? Dia pandangan mata. Maksudnya mata orang yang mana itu matanya hasad. Ya. Yang keduanya sihir. Sihir daripada segi bahasa bermaksud mengeluarkan sesuatu dalam bentuk penampilannya yang terbaik sehingga sesuatu itu mempesona dan mengagumkan bagi orang yang memandangnya. Sihir susuk, kan? Muka tak lawa mana pun, kan? Kambing handsome lagi, tapi sebab dia pakai susuk tadi tu orang tengok, padahal tak ada apa-apa pun, ya. Diubah, diolah menipu mata manusia memandang. Iaitu sihir. Sihir daripada segi istilah syarak pula bermaksud kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan, dan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman atau kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan syaitan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa saja yang dimintanya. Itu sihir. Sihir dia tak free ya. Sihir bayar. Bayar untuk bagi makan jin tersebut. Kan? Kalau nak cantik, okey, nak suara cantik pun setiap bulan kau bulan mengambang je buat macam ni. Ya. Ataupun nak kaya tak, kalau yang belah toyo tu tak tahulah bagi darah kaki ke apa macam-macam. Kalau ada orang sanggup makan darah kotor, orang sanggup ni sebab apa? Taksub sangat nakkan kesenangan kekayaan. Kan itu, ya. Sampai sanggup pergi korek kubur orang tu. Kan, nak buat minyak dagu ke apa tak, buat benda sanggup buat benda-benda syirik, benda dosa besar. Sebab taksub sangat dia nak kaya, taksub sangat nak cantik. Ya,
Tak ada biasa-biasa dia rupa dia pun tak. Yang ketiganya al-hummah. Al-hummah adalah racun. Ia disandarkan hampir dengan makna sengatan kala jengking kerana racun keluar daripadanya. Maka lafaz hummah adalah lafaz umum yang merangkumi semua jenis racun sama ada daripada ular, kala jengking dan lain-lain. Seperti mana yang dijelaskanlah hadis ini. Daripada Abdul Rahman bin Aswad daripada bapanya telah berkata, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang ruqyah pada patukan sengatan binatang. Ya, boleh tuan-tuan. Kena sengat binatang bisa tak, lebah ke apa tak. Maka beliau berkata Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk meruqyah kerana patukan setiap binatang berbisa. Hadis riwayat Al-Bukhari ayat yang ke-5741. Kita boleh baca ayat Quran, baca 3 kul, baca surah Al-Baqarah, baca lah. Kan? Hembuskan pada air ke, hembus pada tangan, sapu pada tempat yang berbisa tersebut. Ya. Yang keempatnya penyakit cacar. Ini pun sama ya, boleh diruqyah juga. Penyakit cacar adalah luka atau kudis yang ada di bahagian permukaan kulit. Penyakit ini terlihat dalam bentuk bisul-bisul yang kecil berserta dengan bengkak ringan. Kemudian dia akan menjadi luka dan semakin merebak ke seluruh badan. Sikitnya hal, lama-lama merebak. Hadis yang membincangkan tentang penyakit tersebut adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengizinkan ruqyah pada penyakit ain, hummah, patukan binatang bisa dan namlah cacar tadi. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2196. Yang kelimanya penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi ini adalah penyakit sawan. Ya, ia adalah satu bentuk kecacatan daripada jenis penyakit gila. Pesakit ini mengalami sindrom kekeliruan dalam perkataan, perbuatan dan fikiran. Ianya merupakan penyakit saraf yang menyebabkan seseorang tidak sedar dengan anggotanya bergerak menyentak-nyentak. Ya, orang kena sawan kan? Ia juga dikenali sebagai penyakit gila babi ataupun sawan. Berdasarkan kelima-lima penyakit di atas, kajian mendapati ruqyah bukan sahaja berperanan dalam merawat penyakit rohani, tetapi juga merawat penyakit jasmani. Yang sebut tadi lah, penyakit-penyakit yang boleh dirawat dengan ruqyah, dengan ayat Quran. Ruqyah yang dilarang. Ruqyah dilarang oleh syarak dapat dijelaskan sebagai ruqyah yang tidak mempunyai apa-apa makna yang diiktiraf dalam Islam. Ianya seperti ruqyah pada zaman jahiliah yang terkandung dalamnya unsur syirik yang jelas atau samar yang membawa kepada syirik. Tak kira lah jelas ke ataupun yang sama-samar ke, ya, tetap bawa kepada syirik lah. Terdapat dua kriteria ruqyah yang dilarang oleh syarak. Yang pertamanya, ruqyah yang meminta pertolongan selain daripada Allah SWT, seperti doa-doa kepada selain Allah SWT, memohon perlindungan dari selain daripadanya. Ya, minta ampun datuk nenek, kata, ya, minta ampun datuk nenek, anak cucu tumpang lalu kan, dulu kan, kan, lalu duk ni, kan, kita seru sana seru sini tak selain pada Allah. Dan demikian juga bersumpah dengan selain nama Allah SWT. Ya, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan bintang, bersumpah bukan dengan nama Allah pun. Ruqyah ini dikenali sebagai ruqyah syirik. Yang keduanya, ruqyah yang dibaca bukan dalam bahasa Arab serta tidak diketahui maknanya. Dalam tak baca dalam bahasa Arab, makna pun kita tak tahu kan. Kegagalan memahami makna bacaan tersebut berpotensi menjerumus membaca ruqyah kepada kekufuran atau syirik tanpa disedari olehnya. Ruqyah ini dikenali sebagai ruqyah haram. Ya, jadi dua ruqyah yang tidak dibenarkan. Pengajaran hadis ini, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa hadis ini merupakan ucapan yang jelas tentang keharusan mengambil upah daripada ruqyah dengan Al-Fatihah dan zikir. Sesungguhnya ianya adalah halal tanpa kemakruhan di dalamnya. Bukan makruh pun, halal boleh ambil. Demikian juga upah daripada mengajarkan Al-Quran. Orang yang mengajar Quran, mengajar agama ni kan, diberi sagu hati dan sebagainya boleh. Ya. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i, Malik, Imam Ahmad, Ibnu Ishaq, Imam Ishaq, Abu Thawr dan yang lainnya dalam kalangan ulama salaf lah dan ulama yang setelah mereka lah. Manakala Imam Abu Hanifah melarang
mengambil upah dalam pengajaran Al-Quran dan membolehkannya dalam ruqyah. Larangan memberi pengeras kepada pawang atau bomoh disebutkan dengan jelas dalam hadis sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anjing sebab dia najis kan, jadi tak ada faedah pun. Wang hasil pelacuran dan memberi pengeras habuan untuk bomoh atas tilikan dan ramalannya. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2237. Kesimpulannya, ruqyah merupakan asas yang menjadi teras utama pengubatan Islam. Ianya merupakan pendekatan bersifat kewahyuan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, pengaruh ruqyah masih kekal meluas dalam dunia Islam dan aplikasinya terus relevan berdasarkan pelbagai ragam penyakit dan punca-puncanya. Ya, tambah-tambah akhir zaman dah lagi macam-macam penyakit pelik-pelik ni. Yang ketiganya, masa depan pengubatan Islam dalam konteks perubatan Islam adalah mempunyai potensi yang signifikan dalam membantu institusi-institusi berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, sebab penyakit-penyakit tadi, jasmani tadi ada yang boleh diruqyahkan. Kehakiman dan undang-undang untuk sama-sama menyelesaikan pelbagai penyakit kronik yang dihadapi oleh para pesakit di Malaysia khususnya. Wallahu ta'ala alam.